أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وسع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita teruskan mari kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Taala seperti biasa. Untuk kita meneruskan perkongsian kita melihat kalimah-kalimah di dalam ayat yang ke-16 muka surat ayat ke-16 surah Al-Baqarah. So kita teruskan saja perkongsian kita menyambung perbincangan semalam. Malam kalau kita kongsikan skrin. Kita ada buat simpanan di dalam screenshot. Padamkan ini dulu. Ya. Kita membuat penerangan kepada rangkaian kalimah Rabihat Tijaratuhum. Ya, kita telah membuatkan penerangan dia dalam tulisan Jawi Melayu, ya. Rabihat tu yang terdapat di dalam rangkaian kalimah ni ia adalah fi'il madhi maklum wazan satu bil fathati dengan fa'ilnya, ya. Tijah rotu ni adalah fa'il dia. Fa'ilnya maknanya pelaku kepada kata kerja Rabihat tu, pelakunya ialah Tijah rotu. Ya, tuan-tuan lihat di sini ta yang disambungkan kepada hum tu adalah asalnya ialah ta marbutah. Ya, bila kita menulis tanpa hum, kita akan menulis ta ni adalah ta marbutah. Apabila bergabung dengan hum, dia akan disambungkan, dia dalam keadaan bersambung, dia ada penyambung itu kepada hum tu. Sebab tijaratuhum adalah bentuk idhafah, ya. Hum ni adalah isim dhamir yang muttasil, dia bercantum sekali dengan mudhaf dia, ya. Ni mudhaf, hum tu adalah mudhaf ilaih. Jadi tijaratu ni, bahagian tijaratu ni dia adalah fa'il kepada Rabihat, ya. Penerangan kepada tijaratu tu, fa'il tu apa dia? Dia adalah isim lazim muannas, tanda muannas, mufradah, ma'rifah, munfasil. Kenapa dia ma'rifah? Sebab dia sekarang ni dah berperanan sebagai mudhaf, ya. Dalam rangkaian tijaratuhum ni, tijaratu tu dia adalah fa'il, tapi pada masa yang sama dia juga berperanan sebagai mudhaf kepada hum. Jadi hum tu adalah isim ma'rifah. Jadi apabila mudhaf pun nilai dia ma'rifah, jadi mudhaf dia pun akan mengambil status yang ma'rifah juga, ya. Jadi sebagai fa'ilnya dia sudah menjadi isim lazim yang juga ma'rifah, ya. Munfasil. Kenapa dia munfasil? Sebagai fa'il dia munfasil kerana dia berasingan dengan kalimah kata kerja Rabihat. So kita panggil dia munfasil, ya.
yang marfu adalah i'rabnya semua i'rab kepada pelaku kepada kata perbuatan adalah marfu, ya. Lepas tu kita beri penerangan kepada tijaratuhum ini, dia adalah rangkaian idhafah dengan tijaratu yang di hadapan ni adalah mudhaf isim ma'rifah yang marfu sebab dia mengambil baris hadapan tu, kerana dia juga berperanan sebagai fa'il, so dia juga mudhaf yang marfu. Dan hum yang di hujung tu adalah isim dhamir ma'rifah muzakkar ghaibun majmu' muttasil. Ya, sekarang ni hum ni dia attach kepada tijaratu, jadi kita panggil dia muttasil, ya. Dia isim dhamir yang muttasil, dia bercantum sekali dengan tijaratu tu, kita panggil dia muttasil. Dan dia adalah mudhafun ilaih. Hum ni adalah mudhafun ilaih yang majrur, ya. So apabila dia mudhafun ilaih, semua mudhafun ilaih di dalam Al-Quran, ya, tuan-tuan dan puan adalah mengambil status yang majrur, ya, yang terikat dengan mudhaf yang sebelumnya tu. Sebab itulah dia mengambil status yang majrur, ya. So selesai kita penerangan kalimah. Sebelum tu kita juga melihatkan komponen dia, dan hari ini kita akan membuat pembentukan pula, ya. Robihat tijarutuh tu macam manakah kalimah tu dibentuk step by step, ya, daripada 3 huruf akarnya. So kita pergi ke leksi logos, ya. Saya telah pun kopikan dia di leksi logos ni untuk kita buat latihan apa, membuat pembentukan kalimah, ya. So terdapat dua uh, kalimah, jadi kita panggilkan rangkaian kalimah Rabihat Tijaratuhum. Okey, kita mulakan dengan 3 huruf akar seperti biasa. Untuk mengenal huruf akar kita telah pun melihat sebelum ni 3 huruf akar. Kalau kita tak ingat, kita boleh pergi kepada Al-Quran ni. Tuan-tuan tekan di kalimah Rabihat ni, ya. So 3 huruf akar adalah di bawah ni, Ra, Ba, Ha. Ra, Ba, Ha, ya. Itu 3 huruf akar. Apakah kata dasar dia? Kata dasar dia ni kita boleh lihat di sinilah. Rabiha tanpa ta, ya. Sebab ta ni adalah tambahan kepada Rabiha. So kata dasar dia lah Rabiha. Daripada Roba dengan Ha ni, dia membentuk kata dasar Rabiha. Di sini pun kita boleh lihat, ya. Tuan tekan-tekan dengan klik untuk selanjutnya. Dia akan bagikan ni dia bentuk kata dasar. Dia mengambil tulisan atau ejaan sama dengan fi'il madhi wazan 1, ya. Sebab kalimah ni adalah kalimah isim lazim wazan 1. Sorry, dia ada fi'il madhi maklum wazan 1, jadi dia kata dasarnya akan mengikut kata fi'il madhi maklum wazan 1 Rabiha. Jadi itulah kita akan masukkan ke dalam, ya, pembentukan kalimah. Jadi kita mulakan dengan 3 huruf akar, Ra, Ba dengan Ha, kan. Lepas tu sambungkan dengan kata dasar tadi kita sudah lihat, iaitu Rabiha. Rabiha ni maknanya dia mengambil acuan fa'ilah lah, ya. Ra tu baris atas dan Ha tu Ba baris bawah. Jadi Ra baris atas, Ba baris bawah dan Ha baris atas, menjadilah kala Ra, Rabiha. Rabiha ni adalah kata dasar, ya. So kalau kata dasar dia ada makna dia lah, yang kita labelkan dia sebagai kata dasar. Kaf, alif, ta, dal, alif, sin, ra. Dan dia ada maknanya, iaitu menguntungkan ataupun beruntung, ya. Habis beruntunglah kita boleh gunakan ini. Ba,
Baro, alif, waw, nun, ta, waw. Okey, untung tak ada di alfabet ataupun di diayah Arab, jadi kita pergi ke Jawi. Ini kita pinjam air di sini, kopikan dia, bawa ke tempat tadi dan kita paste dekat itu beruntung. Itu makna dia uh, Rabiha, ya, beruntung ataupun menguntungkan. Perbuatan yang menguntungkan tu dipanggilkan Rabiha. Kemudian dia membentuk kata terbitan. Ya. Apakah kata terbitan? Sama. Sebab dia terbitan dia adalah fi'il madhi wazan satu. Sorry. Kopi. Kan? Okey. So ini Facebook itu keluar. Halo, kita mutekan dulu ya. Doktor, saya nak tanya. Kalau maksud dia, kalau kata dasar dia Robiha, bermaksud tak adalah ada Robaha ya, Doktor? Tak ada. Dia satu je. Ah, Satu je. ya, dia sebab dia mengambil satu acuan salah satu daripada fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula. So bermakna untuk kata dasar tu dia ikut madhi dia sini ya. Madhi ni dia mengambil acuan apa? Kalau kita nak letakkan acuan sini ialah fa'ila. Tak ada robaha, tak ada roboha lah. Dia mengambil salah satu saja. Fa'ila. Itu adalah acuan dia ya. Ah, ya. So dia akan ikut apa fi'il madhi wazan satu punya bentuk ya, bentuk. Kalau rabiha maka kata dasar dia juga rabiha. Kalau lain lah ya, bukan yang ni tak boleh rabiha sebab dia rabiha, maka kata dasar dia rabiha ya. So kalimah ni adalah fi'il madhi maklum, jadi kata terbitan dia sama dengan kata dasar ya. Ini sebenarnya sekarang ni ini adalah Rabiha ni adalah kata terbitan. Jadi kita labelkan dia ya. Kata terbitan. Taro, ba, ya, tanon. So kata terbitan sudah ada makna lah ya. So mana Rabiha ialah sini sudah jadi fi'il madhi. Sini kata dasar dia tidak ada pelaku ya. Tapi Rabiha ni dia sudah ada pelaku. Default dia pelaku tu ialah dia ya, dia uh, apa ni telah sebab dia madhi telah dan kata kerja dia tu kita ambilkan daripada kata dasar tu. Dia telah beruntung. Ya, itu step ketiga ialah kata terbit. Jadi kata terbitan dia dalam bentuk masih lagi muzakkar, default dia muzakkar ya. Kemudian kita kena tukarkan dia kepada muannas ya, sebab dalam kalimah tu dia bukannya muzakkar ya, sebab dia fa'il dia tijarun tu dia mengambil muannas. So kita tukarkan dia kepada muannas ya. So Rabiha ni kita tambah saja ta'nis tu di selepasnya dan di sini kita kena sukunkan dia ya. Sukunkan sebab apa? Dia belum ada lagi fa'il tijaratu tu, kita kena sukunkan dia. Lepas tu barulah kita masukkan
fa'il dia. Ya, so tijarobihat ni kopikan dia ke sini, kemudian masukkan sekali tijaratuhum ya. Tak payah asingkan tijaratu dengan hum tu sebab dia idhafah ya. Boleh kita masukkan dia sebagai fa'il. Keseluruhan tu sudah menjadi fa'il dia. Sebab idhafah adalah rangkaian yang tidak boleh dipisahkan. Jadi tijaratuhum kita boleh panggil dia sebagai fa'il juga ya, bukannya tijaratu original dia fa'il dia tijaratu, tapi sebab dia diidhafahkan dengan hum tu, jadi tijaratuhum tu sudah menjadi fa'il kepada rabihat ya, rabihat. Okey, dan apa yang berlaku di sini ialah sekarang ni asal ni ialah ta ni tidak ada bertasydid ya. Bila kita menyambungnya dia tidak bertasydid ya. Kita boleh buat dua cara ya. Kita boleh buat campur di sini, tanda campur. Lepas tu kita gabungkan dia. Ya, gabung bermakna kita buangkan tanda campur tu. So sekarang ni berlaku pergabungan rabihat komponen kata kerja dengan fa'il tuhum tu, dijarah tuhum. Jadi sini ta yang sukun bertemu dengan ta yang berbaris kasrah. Ini pertemuan dua huruf yang sama ya, dua huruf yang sama bermakna sama makhraj dan sama sifat yang melibatkan idgham mutama silain ya, melibatkan idgham mutama silain, maka dia perlu di ubahkan ya dari segi ejaan dan penulisan dia. So, kita ubahkan dia kepada satu ta ni dihilangkan tanda sukunnya sebab dia dimasukkan ke dalam ta yang kedua. Jadi ta yang kedua baris kasrah tu perlu ditasydidkan. Itulah ya, caranya pembentukan rabihat tijaratuhum ya, berlaku pertemuan ta sukun dengan ta yang berbaris. Jadi berlaku ia dipanggilkan idgham mutamasilain saghir ya, iaitu ta huruf yang pertama tu sukun bertemu dengan huruf berbaris, kita panggil idgham yang saghir. Idgham mutamasilain saghir ya. Jadi bila tu kita kena tuliskan dalam bentuk yang ini dan kita tidak gabungkan ta dengan ta tu. Kenapa? Kerana sebab dia adalah fa'il yang munfasil, yang berasingan ya. Jadi kita tidak gabungkan ya. Dalam kadang-kadang dalam keadaan lain kita dapati apabila ta bentuk mengetah kita gabungkan menjadi satu ta saja. Di sini tidak boleh gabung. Ya, kalau dia gabungkan dia tidak menjadi kalimah ya. Jadi dia masih lagi dalam keadaan berasingan. Jadilah rabihat tijaratuhum. Ya, maka selesailah pembentukan dua kalimah ni ya. Lepas tu barulah kita masukkan fama ni untuk melengkapkan ya. Untuk melengkapkan rangkaian kalimah tu. Jadi kita boleh copy sajalah. Sebab dia dalam konteks negation ya. Konteks negation tu bila kita nak memberi makna nanti Doktor, Doktor, pembentukan tijaratuhum tu oh ya ya, tijaratu ya. Okey. Okey, so kita buat pembentukan tijaratu ya. Okey. Dan kita sambung dengan pembentukan tijaratu lah ya. Mana nak buat tu, kita kena buat berasing lah. Ini pembentukan kalimah rabihat ya, dan bermakna kita kena asingkan dia. Apa kita buat? Okey, kita ambil ayat ni, kita buat pembentukan tijaratuhum.
copy, bawa ke sini. Okay. So yang ni bermakna kita tak payah rangkaian lah. Ya. Kita ambil, kita buat yang satu dulu, satu-satu. Okay. So ini tanpa tijaratuhum. Ya. Kalau tanpa tijaratuhum bermakna kita sampai di sini saja. Gitu saja ya. So, sampai robihat saja. Okay. Lepas tu buat tijaratuhum. Pembentukan kalimah tijaratuhum yang kedua ni. So ini ada kalimah. Okay. Okay. So kita lihat tijaratu di dalam Quran ini, Quran tafsir dan perkata ni. Tengok apakah 3 huruf akar dia. Tekan di sini saja. 3 huruf akar dia ialah ta, jim, ro. Ta, jim, ro. Cuba kita tengok, klik dah bawah. Ada tak dia bagi apa ni? Pembentukan dalam fi'il madhi. Di sini tidak ada ya. Tidak ada. Tapi kalau tuan-tuan cari sebenarnya ada dalam apa? Mungkin kita cari dalam korpus ya. Tapi yang kita 3 huruf akar dia sini, ambil 3 huruf akar dulu. Ta, jim, ro. Termute ya, macam mana boleh mute ni? Masa tadi, masa mute kan tadi sebab ada yang apa ni mikrofon yang terbuka tadi kita mute kan ya. Jadi okey, kita 3 huruf akar dia ta, jim, ro ya. Cuba kita lihat adakah kata dasar dia dalam bentuk fi'il madhi ya. Kita pergi ke korpus ya, kita ambil surah Al-Baqarah ayat ke-16. Kalau dia tak mahu, kita buat daripada mula dari ayat 16. Nah, sini ya, tijaratuhum. Kita klik dia dekat sini ya. Klik dekat sini. Ni 3 huruf akar dia. Ta, jim, ro. Ya. Tuan-tuan boleh tinggal pergi dekat Quran Dictionary ni ya. Quran Dictionary ni untuk mencari ada tak dia digunakan dalam bentuk apa? Madhi ya. Quran Dictionary. Nah, itu dia. Okey. So, lihat senarai dia ya. Senarai semuanya dalam bentuk kata nama ya. Daripada bentuk kata nama. Tidak ada fi'il madhi ya. Kita boleh cari di tempat lain lah ya. Kalau tuan-tuan nak, boleh pergi cari dekat mana? Dekat Wiktionary. Saya tunjukkan sekarang. Wiktionary Arabic.
Okey. Lepas tu dalam search dictionary ni typekan 3 huruf akar tadi ya. Typekan 3 huruf akar tu kita boleh pinjam mana-mana Lexilogos ni. Type 3 huruf akar tadi sambung pun tak apa. Ya. Jim dan Raw tadi. Kopikan dia, pergi ke dictionary, masukkan dalam bahagian search ni. Lepas tu ambil yang atas sekali tu, dia akan kongsikan kita maklumat bersangkut paut dengan kalimah yang dibangun daripada Jim Raw. Tengok ada tak verb dia. Ada ya di sini, iaitu tajaro. Itulah 3 huruf fi'il madhi dia. Kemudian kita akan gunakan tulisan ejaan yang sama tu sebagai kata dasar dia ya. Kata dasar iaitu sini dia bagi makna dalam bahasa Inggeris lah, to trade, to traffic, to practice commerce. Itu maknanya berniaga lah tu. Berniaga. So kita ambil tajaro. Kalau nak copy sini pun boleh. Ini boleh di copy. Ya. Pergi ke Lexilogos, masukkan ke dalam kata dasar. Ya, so yang kedua ni kita tahu kata dasar, maksud dia apa? Berniaga. Berniaga kita kena gunakan Jawi Melayu. Ba, ro, non, ya, alif, ga. Berniaga. So, ada dia punya kata dasar dan kata terbitan ialah tijarotun. Tijarotun. Tijarotun ni dia adalah bentuk dia tidak ada acuan ya. Dia ambil samai. Kita masukkan kaedah dia itu iaitu dalam bentuk samai. Ataupun berkemungkinan dia kita cuba tengok apa ni kemungkinan dia mengambil acuan ya. Kalau nak mecek situ kita cuba tengok dia punya ya kalau tijarotun kalau tukar pada fa'ilam dia akan jadi apa? Fi'alun. Ya, kemungkinan dia dalam ni ya, wazan isim mafdal wazan ketiga. Sebab wazan ketiga ni dia ada 2 bentuk. Satu bentuk mufa'alatun, satu lagi bentuk dia fi'alun ya, yang saya tandakan dalam nota ni kalau tuan-tuan boleh lihat tu ya. So bermakna dia ni mengambil acuan fi'alun bukannya samai. Kita padamkan ini tahu fi'alun. Fa baris bawah, ain baris atas dengan lam yang dhammatain. Fi'alun. So, fi'alun dia akan jadi tijarun. Ta baris bawah, jim baris atas dengan ada alif, ra, dhammatain. Dalam default yang masih lagi muzakkar. So bila tijarun kata terbitan dia sudah ada makna, kita masukkan makna dia dulu ya, iaitu perniagaan. Jadi berniaga tadi kita boleh pinjam dia, masukkan ke sini, tukarkan ejaan dia sajalah, perniagaan. Taruhkan alif di sini, lepas tu hamzah dengan nun. Itu tijarun ya, tetapi tijarun sebenarnya dalam Arab dia tidak mengambil bentuk
muzakkar ya, kita ubah sesuai kepada muannas. Ya. So macam mana nak menukarkan muannas? Kalau run dia jadi rotun. Itu dia punya formula dia ya. Kalau muzakkar hujung dia apa-apa saja huruf yang di hujung tu dhammatain, dia akan jadi atun. Ya, kalau run jadi rotun. Ya, so kita tukarkan sini kepada rotun. Tambah ta memutah tu yang akan mengambil apa? Yang mengambil baris dhammatain ya, dhammatain ya. So di sini sebenarnya dia tak wujud lagi, kita padamkan ya. Kita buat itu sebagai step saja ya, sebab perniagaan tu dia tidak mengambil bentuk muzakkar, dia mengambil bentuk muannas. Jadi kita daripada muzakkar ni kita ubah kepada muannas, barulah kita beri makna kepadanya perniagaan ya. Nah, tijarun ni dia tidak ada makna lagi ya, sebab dia nak memberi bentuk perniagaan tu dia mesti mengambil dalam bentuk isim mafdal. Ini isim mafdal wazan ketiga ya, yang apa? Yang muannas. Tijarotun, kemudian apa kita buat? Kita tambahkan hum kepada tijarotun. Kopi tambah hum. Ya, sebab terdapat hum di hujung ni, kau pinjam je kat sini, tambah hum. Doktor, yang acuan fi'alun tu kan wazan ketiga. Isim mafdal wazan ketiga ya. Dia Ya, ada bukan yang kalau wazan ketiga bukan mufa'alatun tu. ada satu lagi, tengok dalam ada yang note tu ya. Ni ada kat corner ni ada tanda purple tu, mana ada nota dia. Ya, kalau tekan dekat situ ada, nampak tak tu? Juga Fi'alun. dia ada dua, wazan tiga ni ada dua bentuk ya. Kita tak masukkan sini sebab apa ni penuh, dia ada penuh pula ya. So dia ada dua, mufa'alatun dengan fi'alun. Okey, so tijarotun dengan hum jadilah dia idhafah. Ya, idhafah ini dah penuh, apa, cuba kecilkan. Okey, kecilkan dulu. Jadilah dia idhafah. So idhafah apa kita buat? Kita gabungkan dia, buangkan tanwin kepada ta yang mula itu, tetapi bila dia bergabung kita gunakan ta yang menyambung tu ya. Jadi ta tu akan didommahkan. Jadilah tijaratuhum. Tetapi Rastam Osmani apa dia buat? Dia tukarkan alif tu kepada alif kecil. Kopi sini, tukarkan alif ni dalam kepada alif kecil. Jadi kita gunakan alif kecil, gunakan penyambung ni dulu, tekan dia 2 kali. Ya, lepas tu yang ni pun sama, 2 kali pun boleh. Tijaratuhum. Itulah pembentukan tijaratuhum tu. Lepas tu kita gabungkanlah mana Robihat ni dengan tijaratuhum, dan kita bila dia bergabung apa jadi ya, kita gabungan, kita buat kat bawah ya, kita tulis gabungan ataupun rangkaian ya, rangkaian kalimah. Rangkaian kena ambil jawi, ra, na, kaf, alif, ya, nun. Rangkaian
copy dia ke sini. Ya, kita hanya nak menunjukkan step tu saja ya. Macam mana berlaku Robihat Tijarutuhum ni, kita ambil yang ni lah. Daripada Robihat, copy dia kat sini. Kemudian dia tambah dengan Tijarutuhum yang kita sudah buat kat sini tadilah. Okey. Buat satu step lagi. Iaitu kita buang kata dia campur. Ya, macam tu. Dan kita barulah kita buang ke tanda sukun pada yang ta yang pertama, kita hilangkan sukunnya dan ta kedua tu ditasydidkan. Okey, tu dia selesai lah. Ya. Macam mana gabungan Robihat dengan Tijarutuhum tu kita buat dua-dua tu kita buatkan dalam pembentukan kalimah, lepas tu kita gabungkan kedua-dua tu jadilah Robihat Tijarutuhum. Ya. Lepas tu barulah kita masukkan apa keseluruhan dia tu, fama Robihat Tijarutuhum untuk memberi makna kepada rangkaian kalimah itu yang tiga. Dan kita berikan makna terus kepada dia, ya. Sesuai ke situ, maybe kita turun ke bawah lah. Ya, turun ke bawah. Inilah kita beri makna. Fa ialah maka, ma tidaklah, Rabihat Tijarutuhum tidaklah beruntung. Mana tadi beruntung ada sini. Okay. Tijarutuhum ialah perniagaan mereka. Ini ada perniagaan, kita ambil di sini. Dan tambah mereka, hukum tu untuk mereka, mim, roh, ya dan kaf. Itulah akhirnya kita memberikan terjemahan kepada rangkaian kalimah fama Rabihat Tijarutuhum yang berarti maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Ya, itulah sebagai apa? Menyudahi kalimah sampai Tijarutuhum. Apa kita buat? Kita buka live frame ni, besarkan sikit, dan kita boleh simpan dia. Doktor, kita perlu tak letakkan telah? Ada telah tak? Mana? Yes, masukkan telah ya. Sebab apa? Dia Dia mati. mati. Maka tidaklah telah beruntung perniagaan mereka. Mereka telah tidak, mana yang sesuai. Maka telah tidaklah. Maka telah tidaklah beruntung. Okey. Kita masukkan ke sini. Ataupun tak payahlah. Maka telah tidak beruntung perniagaan mereka. Kita tidak. Kecilkan dulu. Mana dia? Pakai large frame dulu. Ini small frame. Kita nak naik dia sekejap. Telah ta, lam, maka telah tidak beruntung. Ya. Kalau ada lah pun dia tak bersesuai. Maka telah tidak beruntung perniagaan mereka. Besarkan balik large frame dan kita simpan dia. Ya, ini banyak sikit. Kalau kecilkan sikit, okey. Okay, dan kita print screen. Macam biasa. Pada masa yang sama, kalau kita nak simpan dia dalam sebagai teks dokumen tu, kita
apa, tekan saja save kat bawah ni lah. Dan kita simpan dia dalam download. Ya, kalau nak simpan dalam download, ataupun kita hari ini 27. Okay, save dia. Itu yang kita telah buat latihan hari ini, dan besok hari Jumaat kita akan teruskan dengan seterusnya lah ya. Wa ma kanu muhtadin. Ya, kalau kita tempat kita habiskan wa ma kanu muhtadin tu sekali ya, sebab dia satu rangkaian tu kena buat sekali sebagaimana kita buat fama rabihat tijaratuhum tu, kita akan buat sekali wa ma kanu muhtadin, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا. Assalamualaikum.